Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan lagi, dipertemukan lagi untuk sama-sama kita menghidupkan kehidupan, dan mudah-mudahan hari ini akan jadi lebih baik dari semalam. Subhanallah, raya masih lagi raya, meriah yang tak terhingga. Begitu juga saling kita menikmati, kita melengkapi, dan kita seronok berada dalam keadaan di samping keluarga tercinta, menikmati Aidilfitri yang penuh dengan makna pada tahun ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberikan kita nikmat yang sebaik-baiknya dalam kehidupan. Itulah dia. Wow, di depan saya pada ketika ini masih lagi ada juadah untuk kita berhari raya. Di sebelah saya pun ada lagi juadah-juadah kuih raya yang sama-sama kita nak menghidupkan suasana. Kita ditanyalah Ustaz Istimewa Raya ini, kita nak bawakan juga kupasan-kupasan, perbincangan-perbincangan. Yalah, sambil kita berhari raya, kita juga nak mendengar juga halwa telinga dan juga satu mutiara kata untuk kita sematkan dalam hati dan sanubari kita. Okey, terus untuk kita bersama hari ini, kita bersama dengan dua bintang ilmuwan yang tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yang hari ini saya rasa macam teruja kembali berada di zaman lampau gitu, yang mana dibawakan kepada kita. Yang pertama, kita bersama dengan Ustaz Jazlan, dan yang kedua kita bersama dengan adiknya, iaitu Ustaz Muhammad Al-Amin bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz tak beritahu saya awal, Ustaz saya pun pakai jaket macam tu juga. Saya standby tanja baju Melayu samping apa semua kan. Wah, subhanallah. Betul saya kata kan, macam berada di zaman-zaman lampau. Zaman-zaman 60-an, 70-an, 50-an. Ini zaman 40-an. 40-an. Salah tu. Aduh, 60-an tu dia dah lain sikit ya. Tapi itulah, saya baru beberapa hari lepas kan saya tengok di media sosial kan, ada orang dia berpakaian raya yang zaman retro punya. Wah, yang baju petak-petak, corak-corak kan, sampin sampai ke bawah. Saya kata, wah, cantik juga macam tu kan. Tapi zaman sekarang pun dia tak kurang juga dia punya design kan. Jadi untuk awal ni lah nak tanya dekat Ustaz Jazlan dulu lah. Kalau raya ni biasanya apa benda yang kalau Ustaz kata kalau raya je saya mesti ada benda ni? Apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari Azrin, adik saya Ustaz Muhammad sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, disebut raya raya. Kadang-kadang bunyinya pelik. Tapi itu gembira. Kalau saya nak kembalikan waktu saya kecil dan hingga saya sekarang ni remaja lanjut usia, apa tu nama, bila sebut raya ni yang ada pada saya, okey, orang ada apa ketupat, rendang sebanyak, saya ada mercun. Mercun? Ya, sungguh. Kalau tak ada, kira tak raya lah. Pasal bukan saya cakap, jangan salahkan saya. Arwah abah saya yang cakap. Jadi, okey, dia kata, Muhammad, dia panggil saya Muhammad. Ada mercun, kalau tak ada mercun, lebih baik macam tak raya je, macam tu. Tapi kita tengok macam pelik kan. Tapi sebenarnya itulah salah satu cara untuk, iaitu apa, menyuburkan rasa kegembiraan. Dan maknanya di situ ada pengajaran yang besar. Sebab waktu tu kami didedahkan dengan mercun. Ini saya cakap pasal mercun. Ini saya cakap, mungkin ada orang cakap ambazi dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil itu untuk apa? Untuk sekadar untuk apa, bergembira, saya rasa tidak ada salahnya. Dan waktu tu sebenarnya kita kena bagi pengajaran. Dia bagi pengajaran macam mana nak belakang mercun yang betul, jangan tembak rumah orang. Ini awak tanya pasal raya kan, gembira. Itu sebenarnya. Itu yang saya nak sebutlah. Baik, itu dia. Cara nak bakar mercun begitu betul. Kita belajar. Sekarang budak kudung tangan. Orang tua putus tangan kan. Kita tak ada, kita memang profesional. Cara bakar. Cara bakar. Pasal ayah saya seorang guru, dia mengajar macam mana. Ini saya cerita betul tau. Tengok muka, serius ni. Saya teruja dengan, saya profesional. Kalau Ustaz Muhammad pula macam mana? Biasa kalau kita tanya dekat Ustaz Jazlan tadi, apa yang membuatkan raya itu jadi raya? Tapi kalau Ustaz Muhammad pula, apakah kata orang juadah yang kalau tak ada tu dia tak rasa macam raya? Kalau lemang, ketupat ni biasa. Tapi kalau juadah yang selain daripada tu, kalau tak ada, tak raya. Kalau kita orang Johor maknanya ayam kicap mesti ada lah. Ayam kicap Baik, itu betul. Ayam kicap. Ayam kicap kena ada. Dia makan ketupat dengan ayam kicap Ayam kicap. Bukan rendang Kan. Kita di sana. Johor ni macam ayam kicap lah.
itu yang paling special hari raya lah. Lepas tu tahu biskut Milo. Okay. So, kalau dah ada biskut tapi buat daripada Milo tu tu juadah kita punya family lah kira. Kalau tak raya, tak ada benda tu macam tak raya lah. Kiranya kalau ada ketupat pun, ada lemang pun, kalau tak ada yang kata biskut tadi tu dengan ayam kicap tu, maknanya dia tak meriah lah kata orang. Saya sebenarnya penonton dan juga dua kita punya bintang ilmuwan. Bukan saya saja tanya apa benda yang menjadikan raya pergi pada raya tu, sebab tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan meriahnya raya. Ya, betul. Jadi kita nak tengoklah macam mana yang dikatakan meriah yang sebenar, dan juga kata orang ialah bila mana raya ni ada keluarga yang kurang berkemampuan, ada yang sederhana, ada yang memang gah ataupun memang raya kaya raya. Tapi bagaimana yang dikatakan meriahnya raya itu semua orang boleh dapat, semua orang akan rasa seronok dengan raya tersebut. Baik, jom Ustaz kita pergi pada soalan pertama teruslah, sebab hari ni banyak soalan yang diajukan untuk kita. Kita pergi dulu kepada soalan pertama, iaitu dari sahabat kita Ramlah Yahya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, boleh Ustaz berikan penjelasan tentang kemeriahan semasa menyambut hari raya, di mana sebenarnya kemeriahan yang sepatutnya diraikan bermula dari takbir di malam raya sehingga solat Aidilfitri, dari persiapan juadahnya dan jutaan manusia yang bersiap membuat persiapan raya dan berebut di jalanan untuk balik ke kampung. Atau mungkinkah kemeriahan itu akan lebih terasa bila kita merasa sebenar-benarnya telah melakukan ibadat puasa dengan sempurna yang mampu. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Ramlah Yahya. Dan saya rasa soalan ini kita pergi dulu kepada Ustaz Jazlan selaku panel yang pertama. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Ramlah Yahya. Okey, bila kita lihat bab berkaitan dengan kegembiraan, asas kegembiraan. Sebab tu bila kita mana dipesan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 195, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa litukminul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Sadaqallahu azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah kamu sempurnakan, iaitu apa, puasa itu cukup pada bulan Ramadan, 30 hari ke 29 hari. Dan setelah itu hendaklah kamu membesarkan Allah Ta'ala dengan takbir, sebab Allah telah memberi hidayah kepada kamu. Dan akhirnya disebutlah wala'alakum tashkurun, agar atau semoga kamu jadi orang yang bersyukur. Sebab itu asas raya ni kalau kita lihat, sempurnanya Ramadan, kita bertakbir, menyebut takbir Allahu Akbar itu, maka waktu itu kita akan merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Tapi yang dikatakan kegembiraan itu bila mana kita ada rasa bersyukur. Subhanallah. Sebab itu kalau kita tengok tadi, cara orang menyambut hari raya kan, kalau kita tengok dia kata apa, yang bawa kereta nak balik kampung, yang tengah masak rendang, yang tengah masak dodol, masak ayam kicap, serunding. Ini saya sebut. Saya orang Johor, yang jatuh memang kena. Jadi yang pasang nasi. Kenapa ada kegembiraan? Kenapa dapat kegembiraan? Sebab dia ada sifat bersyukur dan rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini satu anugerah. Tapi andainya bersyukur dia hilang, bawa kereta bengkak jam. Masa raya jam. Marah. Marah lagi. Ini apa langsir macam ni pula? Marah juga. Ini takkan laut ni aja. Marah lagi. Asyik marah panjang. Raya bukan untuk marah. Raya adalah untuk gembira, meriah. Tapi hendaklah disulamkan dengan sifat bersyukur. Bila kita bersyukur, apa juga yang ada di depan kita tu, kita akan jadi gembira, kita akan jadi suka. Dan waktu tu, ya Allah, di depan kita ni ada rendang, ada ketupat, ada tu, ya Allah, aku dah tak tahan sebenarnya. Sebab aku bersyukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat kita dapat makan. Wallahualam. Saya pun bukan sengaja mengangkat pandangan saya daripada bawah, sebab saya takut bila tengok tu dia rasa macam tak boleh menahan keimanan. Betul. Sebab bila mana Ustaz sebut ayam kicap tu, saya tengok rendang tapi bau dia ayam kicap. Ya, betul. Allah. Tapi betul Ustaz, bila mana kita ni puasanya lengkap, lepas tu balik raya, baju pun dah beli, memang semua dah siap elok, tapi bersyukur tu tak ada, maka betul kata Ustaz, dia takkan rasa raya yang seronok apabila bersyukur tu tak ada. Itu dia punya kunci utama. Baik. Kalau Ustaz Jazlan macam mana? Kalau dulu kan, dulu duduk di kampung masa kecil-kecil dulu kan, berkenaan dengan perbelanjaan sebelum beraya tu macam mana? Nak dapatkan kemeriahan tu, adakah biasanya di ujung-ujung ke, di awal ke, macam mana? Kalau dulu lah. Perbelanjaan ni sebenarnya kita sebagai suami kita yang pernah teruk menyediakan perbelanjaan. Tapi teruk tu sebab apa asas gembira, kita gembira. Sebab bila mana kenapa gembira, kita nampak isteri kita pakai pakaian yang baru, anak-anak pakai yang baru.
Yang paling gembira anak-anak saudara lah. Saya ada 46 anak saudara. 46 anak Lepas saudara. tu saya ada cucu saudara, ada 4. Kan? Jadi maknanya kami juga keluarga yang besar. Daripada 8 adik-beradik. Dan apa tu nama memang besar lah. Memang hari raya tu memang kita kena buat persediaan memang bukan awal, daripada awal lagi. Kalau di sebuah keuangan, saya cerita, saya jujur ni saya. Orang lain mungkin banyak duit, saya tak ada. Saya kena bernabung daripada awal. Sebab apa? Nanti pada hari raya semua muka-muka anak saudara dia akan mengharap Pak Long dengan muka yang betul-betul ya Allah yang saya rasa gembira sangat. Jadi yang masalah kalau kita bagi RM10, RM10 je Pak Long. Macam tu kan? RM10 Pak Long. Pakai masjid pun RM10. Itu masalah tu. Jadi bukan dia cerita. Orang lain mungkin nak. Jadi saya memang kena buat persiapan awal satu. Yang kedua apa? Apa juga yang perlu saya buat, iaitu hendaklah saya susun. Saya akan susun. Sebab susun ni kerana apa? Takut last minute nanti dia ada benda yang boleh menimbulkan, iaitu apa? Kegusaran di hati. Betul. Maknanya macam tahu soal kata dah. Kita kena buat sejak awal. Tiba-tiba pula nanti ada pula samping tertinggal lah, apa tertinggal. Itu je masalah tu sampai kampung tu. Saya mencelah. Maknanya bila mana nak buat apa-apa semua tu kena persiapan awal dan fikir jauh sebelum datangnya bulan Syawal tu kan. Baik. Sebelum kita teruskan dengan kemeriahan raya pada hari ini, kita nak beri ruang dulu kepada kita untuk berehat seketika. Sampai Ustaz Jazlan pun rasanya nak merasa rendang di hadapan tu. Kita berehat seketika. Kembali lepas ini bersama Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali bertemu untuk teruskan kita memeriahkan raya pada tahun ini. Mana ada orang yang tak seronok apabila tibanya bulan Syawal, berakhir raya dan juga hari raya Aidilfitri. Mesti berada dalam keadaan meriah, gilang, gemilang, seronok, gembira yang tak terhingga. Apatah lagi meraihkan kemenangan dapat puasa dalam bulan Ramadan 30 hari dengan bak kata orang sempurna dan sangat-sangat baik. Okey, di samping kemeriahan tersebut, jom kita bacakan beberapa ucapan dari sahabat kita ataupun penonton-penonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita lihat di skrin. Katanya dari Yuli Hasnah. Waalaikumsalam katanya. Ya, saya dari Indonesia, penggemar berat Tanyalah Ustaz TV3. Sukses selalu TV3. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Wah, subhanallah. Yuli Hasnah, sahabat kita dari Indonesia ya. Yang mana itulah bak kata orang keluarga besar Tanyalah Ustaz ni ke serata tempat. Kan di mana-mana pun ada penggemar ataupun keluarga besar Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Baik. Jom kita lihat pula dari sahabat kita ni sambil-sambil dia ucap tu ada juga soalan yang diajukan terus katanya. Dari Aisyah Ica. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Katanya, bagaimanakah yang dikatakan sebagai perbelanjaan, berhemah dalam keterujaan serta keseronokan, memeriahkan suasana hari raya, meraihkan bersama-sama dengan kehadiran keluarga besar serta sanak saudara. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih sahabat kita Puan Aisyah untuk soalan ini. Jadi, silakan Ustaz Jazlan untuk menjawab soalannya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi? Aisyah Ica. Baik, Aisyah Ica. Perbelanjaan katanya. Bila baik, bisa sebut berkaitan dengan perbelanjaan berhemah. Berhemah ni hari raya ni agak susah sikit sebenarnya nak berhemah. Tapi ada tak ada kita kena disiplinkan kita diri sendiri. Baik. Kalau ditanyakan kepada saya, ada beberapa perkara yang perlu saya lakukan. Ni saya. Pertama, dalam berbelanja berhemah ni untuk apa? Untuk kita ambil satu sikap kerana apa? Takut nanti selepas hari kita akan menanggung bebanan keuangan. Itu yang kita takut. Sebab itu saya ada 7 perkara yang saya buat. Perkara yang pertama iaitu berbelanja ni mengikut kemampuan masing-masing lah. Saya kena tengok keuangan saya, apa yang perlu saya belanja. Kalau saya mampu, saya akan buat. Satu. Dan yang kedua, dan biasa saya akan sediakan satu buku catatan ataupun kertas untuk apakah perlu barang yang saya perlu beli. Senarai. Senarai. Jadi barang yang perlu dan barang yang tak perlu.
Tu senarai, baru senarai je. Belum lagi, itu baru yang kedua. Kan, Baik, yang ketiga, nampak bagus kan? Nampak bagus. Okey, yang ketiga. Lepas tu, biasanya saya akan bandingkan harga lah. Saya akan pusing ke mana juga tempat, tengok harga yang berpatutan. Okey. Dan yang keempat, dan biasanya saya akan meneliti, iaitu apa, tawaran-tawaran diskaun. Kan banyak kan, sale tu, tu memang kesukaan saya lah. Kesukaan saya dan isteri saya dan anak-anak begitu. Dan begitu juga yang kelima, akhirnya saya kena tanyalah diri saya, perlu tak benda tu. Dalam selarai ini banyak dan benda ni perlu, tapi saya kena tanya diri saya sendiri, perlu tak benda tu. Kadang-kadang benda yang tak perlu jadi perlu, benda yang tak perlu, yang perlu jadi tak perlu. Jadi itu maknanya kita punya keputusan akhir lah. Dan begitu juga kita sama-sama kena ingat, kadang-kadang raya ni bukan perlu benda yang baru. Faham. Kan? Dia tak semesti pun. Macam baju kita tahun lepas boleh pakai lagi. Tapi kalau nak raya, semangat raya, kesyukuran yang Allah berikan kepada kita, itu memang kita nak. Mood raya tu memang kita kena jaga. Ada kemampuan, beli, jangan tak beli. Okey. Dan yang akhir sebenarnya yang saya nak sebut, yang ketujuh itu apa? Sebenarnya jangan terjebak dengan hutang. Ini sangat penting. Kita ni orang Melayu. Ni orang Melayu. Saya orang Jawa lain. Orang Melayu. Okey. Kita ni pantang dengan 3 benda. Barang baik, harga murah, boleh hutang. Confirm sampai rumah. Jaga baik-baik. Ini memang, nak raya memang ada. Angkat dulu abang, bayar kemudian. Bayar, barang cukup bagus. Jaga-jaga, ini akhirnya nanti kita lepas raya, tak cukup dompet kita nak bayar duit tu bang. Sebab apa? Sebab kena berjaga-jaga, jangan terjebak hutang. Sebab kita ada amalan tersebut. Mungkin Azri tak, saya lah. Macam tu kan. Benda baik punya. Lepas tu, murah. Dah baik, murah. Lepas tu boleh apa? Boleh hutang. Sampai rumah. Assalamualaikum. Wallahu alam. Subhanallah. Baik, 7 benda tadi tu kan. Yang mana kalau kita berbelanja, maka tengoklah pada 7 benda tersebut. Tapi sebenarnya Ustaz memang dia nak pakai baju tahun lepas. Betul. Tapi dia kata, saya tak kisah buruk ke, lama ke, saya tak kisah. Dia kata, tapi saya sudah lari Ustaz. Tahun lepas boleh pakai S lagi. Tapi tak boleh dah. Aku. Terasa. Tak ada kena mengenai hidup mati lah. Okay. Baik. Okey, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Katanya, Assalamualaikum. Bagaimanakah hari raya bagi mereka yang mempunyai ahli keluarga yang besar? Dan bagaimana nak memastikan bajet belanja tersebut bagi anak-anak supaya tidak merasa tersisih dan kecil hati melihat sanak saudara ada yang menggayakan baju baru di pagi 1 Syawal. Mohon pencerahan. Terima kasih Puan Ruby untuk soalan ini. Wah, Ustaz, silakan Ustaz. Tak nak tersisih sebab dia kata, yalah, bajet tak ada, tapi dia tetap juga nak bantu sebab keluarga besar. Silakan. Jadi benda-benda berkaitan perasaan ni dia benda berkaitan hati. Betul. Terasa hati, maksudnya membandingkan mungkin rasa macam orang lain lebih beruntung, orang ada baju baru, kenapa kita tidak. Dia berkaitan dengan hati. Sebab itu dalam Islam hati ni memang kena didik. Kan? Kita panggil kita tarbiyah kan. Maksudnya bagaimana cara kita memandang dan mendidik hati itu. Sebab kadang-kadang Islam tak menafikan kemanusiaan. Kadang-kadang memang katakan ada satu keluarga yang dulu pernah senang, sekarang ni kebetulan lepas PKP bisnes tak berapa okey, jadi macam dah start tak ada kemampuan lagi macam dulu jadi maknanya sebab kebiasaan dulu dah senang, jadi bila tak ada jadi terasa tak puas hati, kecil hati, rasa macam kurang dan sebagainya. Jadi benda-benda hati ni kena didik. Kan? So kalau kita tak didik, kita akan jadi orang yang sentiasa merungut, mengeluh, sedangkan mengeluh tidak merubah apa-apa. Kan? Jadi maknanya maknanya kalau boleh fahamkan, keluarga fahamkanlah. Kalau tak boleh faham, beri doakanlah. Kerana nak cakap-cakap tak faham, tetap macam tu, doakanlah. Tapi maksudnya apapun sebenarnya kita kena sentiasa mendidik hati kita. Sebab benda-benda perasaan tu dia berkaitan hati. So didik hati. Didik hati ni bagaimana? Didik hati ni dengan sentiasa rasa bersyukur. Lihat orang lebih bawah daripada kita. Kan? Ini yang maknanya Nabi SAW menganjurkan supaya dalam bab dunia kita lihat orang yang lebih rendah daripada kita, lebih kurang daripada kita, supaya kita lebih bersyukur. Kalau kita melihat orang yang lebih atas daripada kita akan sentiasa tak puas hati. Tapi dalam bab pengamalan agama kena lihat orang yang lebih atas daripada kita. Supaya kita tengok tu orang tu bertakbir kan lagi banyak daripada kita. Sembahyang dia lagi bagus daripada kita. Tengok orang lebih atas daripada kita buat agama. Tapi dalam bab dunia ni kita tengok orang lebih bawah daripada kita biar kita bersyukur.
Okey, itu dia kan. Betul lah kata orang, kadang-kadang kita ni rasa macam tersisir, rasa macam kecil hati. Tengok orang lain ada benda baru, tapi bila mana kita tak ada, kita rasa macam berkecil hati dan tak seronok kan. Tapi jangan risau, bila mana kita syukur dan faham dengan situasi tersebut, maka raya itu tetap akan jadi indah dan meriah. Baik. Bila mana kita sebut berkenaan dengan raya yang meriah ataupun meriahnya raya ni, sebab lain orang, lain dia punya fahaman dia berkenaan dengan meriahnya raya itu. Jadi saya nak tanya teruslah kepada dua-dua panel kita kan. Macam mana yang dikatakan, bukanlah meriah itu letaknya pada apa yang kita ada, tapi masing-masing punya cara macam mana dia nak menjadikan raya itu raya yang meriah. Mungkin Ustaz Jazlan lalu, macam mana rasanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kita dalam keluarga ni, kita yang kena cipta kegembiraan. Kegembiraan, cipta. Saya suka apa kegembiraan yang ada pada kita? Kadang-kadang kita rasa, kita hanya menggoreng keropok saja. Tapi sebenarnya itu menggembirakan kita dan menggembirakan orang yang datang. Pasal orang datang semua dia tak pernah ada keropok, dia ada kuih raya je. Tapi tak, pasal apa kita kena kelainan kan untuk cipta kegembiraan. Sebab itu kita pergi rumah orang lain, kita akan dapat macam-macam juadah, macam-macam cara, macam-macam desain dia punya rumah, langsir berkala. Sebab apa? Semata-mata untuk menggembirakan. Sebab yang kena cipta kegembiraan ialah kita, bukan orang lain. Kalau Ustaz Jazlan kata, kita kena cipta kegembiraan. Kalau Ustaz, macam mana pula? Sama juga. Cuba spontan ikut saya. Okey, baik. Ha. Ha. Ha ha. Ha ha. Ini Ustaz macam kenakan saya. Kayaknya kita ketawa kan? Poin dia itu. Poin dia adalah kalau kita bawa untuk kita ceria, orang akan ceria. Dia bermula daripada kita. Kan? Hebat. Maknanya kalau Ustaz Jazlan kata, kita kena cipta kegembiraan. Ini contoh dia lah. Oh, ini bagi statement ni. Ini contoh. Saya cuba cari tu. Baik. Okey, soalan seterusnya. Katanya dari Mas Niza. Okey, Assalamualaikum. Ustaz, kadang-kala ibu bapa di kampung terpaksa menyimpan dan mengumpul wang bukan untuk persiapan raya, tetapi mahu menanggung kos perbelanjaan makan minum anak-anak menantu dan cucu yang pulang berhari raya. Apakah nasihat Ustaz kepada anak-anak agar ibu bapa tidak merasa terbeban dengan perbelanjaan besar apabila anaknya balik ke kampung berhari raya? Terima kasih kepada sahabat kita Mas Niza untuk soalan ini. Mungkin Ustaz Jazlan ada jawapannya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Mas Niza, ini satu sebenarnya benda yang selalu berlaku. Dan kita tengok bukan selalu, sering berlaku, dan kadang-kadang kita tengok itulah hebatnya orang tua, dia tak pernah bercakap pun. Sebab ada 5 perkara yang kita kena tahu. Pertama, kita kena ingat mak dan ayah, mak dan abah kita dia tak nak susahkan anak-anaknya dan menantu. Sebab tu dia tak pernah berbunyi. Kau datanglah sekapal pun kau datang, penuh satu rumah, tidur kat mana pun, dia tak pernah cakap. Dia tak nak apa. Semua makanan ada. Dia dah sedia awal lah. Itu dia dah sediakan awal. Itu perkara yang pertama. Okey, sebab itu kita tengok mak ayah dia tak pernah minta pun daripada kita. Hatta apa benda kurang, beras ke daging ke apa, tak pernah daripada nak balik jangan lupa bawa daging 1 kilo, 5 kilo, tak ada, tak pernah. Tak pernah. Sebab apa? Mak dan ayah memang sikap dia tidak, iaitu apa? Tidak nak menyusahkan anak-anak menantu satu. Itu sikap dia, sifat dia, sikap dia. Dan yang kedua, okey, kita anak-anak kena fahamlah. Okey, kalau kita tak boleh membantu, jangan menyusahkan pula. Okey, kenapa yang jangan menyusahkan pula? Makna kita minta bukan-bukan. Dah bawa anak bawa balik kampung. Kat kampung kan banyak nyamuk. Dah komplain kat mak, banyak nyamuk lah gini-gini. Mak ni adalah kelambu yang nak pakai kelambu. Ini dah berabuk pula. Banyak cekadak kau. Maknanya, faham tak maksud dia? Mak belilah baru. Dia apa? Maksudnya, kita kalau tak boleh bantu, jangan menyusahkan mak apa boleh tak? Ini bukan marah, cakap. Okey. Dan yang ketiga, kita adik-beradik dengar. Adik-beradik, ipar duai, okey, kena sepakat untuk meringankan bebanan mereka. Contohnya dari segi apa? Daripada sudut penyediaan, nak raya. Baliklah awal. Jangan malam raya, terus besok engkau nak makan kuih raya, nak minta mana ayam masak kicap, mana rendang, mana ketupat, terus kita order je. Balik awal sikit boleh tak? Okey, lepas tu apa? Perjalanan kewangan, bank in awal tu mak dan ayah, bank in awal. Barulah kita balik dapat benda yang kita nak. Lepas tu apa? Daripada kekemasan, balik kampung awal, hias rumah, bukan jadi tokek. Ini bukan homestay. Ini rumah kita. Okey, yang keempat iaitu apa? Ingat iaitu apa? Kebersihan. Dah balik dah tu tinggal dengan bilik air, dengan tak berkemas dan sebagainya. Bagaimana? Ini kena faham Tolong jaga baik-baik. Tadi tu dia luahkan hati tu memang betul. Itu saya nampak betul. Dan yang keempat, ingat, kita kena tahu siapa yang nak membantu mak ayah kita. Siapa? Kita je lah.
Takkan nak harap jiran ke, nak orang lain kita. Ni cakap bukan marah. Okey, dan yang kelima akhir. Okey, kita kena tahu, kita menggembirakan ayah dan ibu, membantu ayah dan ibu. Ingat, pada diri ibu dan diri ayah tu ada doanya. Betul. Dan doanya satu. Dan di situlah kita untuk mengundang rahmat daripada Allah. Ingat baik-baik. Saya, Ustaz Muhammad, saya dah tak ada bapa tu. Kami dua orang ni, nak cakap apa satu. Yang saya rasa rindu, ialah saya nak dapat salam, ayah cium tangan. Saya nak bau tu. Bau tu dah tak ada dah. Saya ada dua bab mentua. Tercakap pula. Tapi okey, ada dua bab mentua kan. Tapi arwah isteri dan ni kan. Maknanya kita salam, bab mentua. Tapi kita tak sama salam dengan Allahyarham ayah saya. Dia ada baunya. Kami rindu kat situ. Sebab itu saya nak minta, siapa ada ayah, ada ibu, sayanglah. Dan inilah masa. Kalau mereka waktu tu nanti tak ada, kamu akan tercari-cari, kamu akan rasa, ya Allah, hai. Tapi benda itu dah berlalu. Tolong jaga sayang dan mak ayah. Subhanallah, itu dia kan. Balik memang seronok ke kampung, tapi ada perkara-perkara yang patut kita perhatikan supaya ia tidak menjadi beban kepada mak dan ayah dan keluarga di kampung. Ia menjadi keseronokan yang dinanti-nantikan setiap tahun di Aidilfitri. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mungkin ada yang baru menyaksikan kita pada pagi ini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan mudah-mudahan raya kita jadi raya yang meriahnya raya. Seperti mana tajuk kita pada hari ini, meriahnya raya. Kita kupas satu persatu, kita nak lihat bagaimana yang dikatakan raya yang meriah itu walaupun dalam serba kekurangan, tapi seronok di hati tetap terasa. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Razali Zali Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang terlibat. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Soalan saya, bagaimanakah jikalau sesebuah keluarga itu tiada bajet untuk menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri kerana kesempitan hidup? Di manakah kemeriahan bagi mereka? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Razali untuk soalan ini. Mana datang kemeriahan Ustaz? Bajet tak ada? Turun sing nama dia Ustaz. Macam mana Ustaz? Silakan. Nak kita buat ha-ha balik ke? Sekali lagi ha-ha tu. Sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Okey. Okey, manusia ni tak sama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki kan, Allah yang rezeki man yasha. Allah bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki. Dia meluaskan rezeki, wa yabsutu, maknanya man yasha, dia meluaskan siapa yang dikehendaki, dan wa yaqbid, maknanya dan dia menyempitkan sampai dikehendaki. Jadi kadang-kadang mungkin dulu pernah ada, sekarang tak ada. Okey. Ataupun dulu memang tak ada, sekarang pun tak ada juga. Ada juga macam tu. Okey. Jadi maknanya pertama, semampu yang kita boleh lah. Semampu kita boleh. Tak semestinya nak macam orang lain. Okay? Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa awwalu man qasa iblis. Orang pertama sekali yang membanding-banding adalah iblis. Kan dia kata ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada ni. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Adam tu aku dicipta dari api, Adam tu dicipta daripada tanah. Jadi kalau kita ada satu perbandingan, rumah orang lain tu ada ini, ada ni, kita tak ada, kita kan sedih lah. Tapi okey, kita ini saja yang ada. Kan? Jadi kemudian ciptakanlah kemeriahan seperti mana yang tadi tu. Kita yang menciptakan kemeriahan tu. Sebenarnya kadang-kadang bila ziarah, sekalipun makanan lazat-lazat, tempatnya enak-enak, tapi hari raya bergaduh pun tak meriah juga. Ada orang hari raya bergaduh tau. Mana nak balik dulu? Rumah abang ke rumah saya dulu? Maknanya bergaduh juga. Ada yang makan enak-enak kan. Adik-beradik bergaduh ataupun ipar-duai bergaduh, masa muka, maknanya kenapa yang ipar ni tak tolong, yang ini kena tolong. Maknanya tak meriah juga. Tapi kadang-kadang makanan yang sederhana biasa, tapi keikhlasan tu membuatkan kita jadi bahagia. Berbualan, maknanya cara kita berbual, topik kita berbual, menyapa
lama tak jumpa kan, dan kita maafkan orang kan, kita buang yang keruh ambil yang jernih, itu yang menyebabkan benda itu meriah. Persediaan semampu yang kita boleh, tapi hati kita yang ikhlas itulah yang akan membuatkan dia lebih hangat sesuatu perhubungan ataupun sesuatu maksudnya pergaulan ketika hari raya itu. Allahu a'lam. Kan sederhana je makanan juadahnya, tapi kemeriahan tu macam saya ambil kata Ustaz Jazlan tadi, kita cipta dengan sebentar tadi kan. Betul. Macam kita hari ni 3 je juadah kita. Ada lemang, ada ketupat itu dan juga ada rendang. Tapi kemeriahannya tetap terasa. Cuba buat di rumah kalau tak cek balik. Yang mana tu? Buat rendang tu buat tak buat di rumah. Agak macam mana agak-agak. Aduh, sebab tu saya tengok Ustaz asyik senyum je kan. Rupanya sebab resepinya adalah baik. Okey, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita. Sahziatul Siddiq katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Bagaimana katanya sekiranya dalam perancangan untuk memberi duit raya kepada anak-anak kecil dilaksanakan pada bulan Ramadan untuk keberkatan, namun ada yang menyatakan ianya elok dilakukan ketika bulan Syawal kerana adat kebiasaan diberikan pada bulan Syawal kerana kemeriahan lebih lagi. Ada pantun kat bawah tu. Lebaran dengan kemeriahan bersama keluarga untuk meraihkan. Mohon Ustaz agar pencerahan. Terima kasih saya ucapkan. Wah, subhanallah, ada pantun Ustaz. Saya dah baca di atas, saya kata ada tak ucapan? Tak ada. Rupanya di bawah ada tulis. Ya Allah. Terima kasih Sahziatul Siddiq untuk soalan ini. Macam mana Ustaz? Ramadan ke Syawal bagi duit raya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kita lihat memang ada hadis Nabi SAW. Nabi ni dia bulan Ramadan memang Nabi ni orang yang sangat pemurah. Dia bagi sedekah tu berkaitan dengan seolah-olah macam angin yang berlalu. Maknanya cukup murah Nabi SAW pada bulan Ramadan, dan itu memang jadi panduan kita untuk bersedekah, dan maknanya afdal bersedekah pada bulan Ramadan dan untuk mendapatkan keberkatan. Tapi kita kena faham juga antara sedekah dengan hadiah ni dua benda yang beza. Sedekah ni iaitu bagi orang yang memerlukan, dan hadiah ni iaitu apa, untuk menyempurnakan ataupun bagi orang tak memerlukan. Maknanya kita bagi tu untuk menyuburkan kecintaan dan kegembiraan. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain Nabi sebut tahadu tahabu. Kau beri dan kau beri hadiah dan kau menerima hadiah tu, dua-dua akan dapat kegembiraan. Sebab tu ada sunnah iaitu untuk memberi hadiah. Dan tak apa, jangan berkira sangat. Bersedekah tu tak tertakluk saja bulan mana-mana bulan kita boleh bersedekah. Okey, nak bulan Ramadan bagus, carilah keberkatan. Tapi dalam bulan Syawal kita ambil lah untuk berhadiah. Maknanya tahadu tahabu. Kita bagi anak saudara kita duit untuk apa? Untuk beraya. Sebenarnya dia tak pandang duit tu, dia pandang maknanya apa yang kita beri, maknanya kemurahan yang kita beri tu. Dia akan kenang benda tu. Oh, dulu Pak Long bagi, Pak Angah bagi, Pak Oda bagi. Mana ada benda tu? Kan? Maknanya sebab apa? Untuk menambat kasih sayang. Sebab itu kita tengok kenapa nak pergi rumah ni, kenapa? Di situ ada tambatan kasih sayang. Bukan sebab harta, tak, sebab iaitu jiwa mereka tu tersubur dengan apa? Dengan berkaitan dengan hadiah. Oleh sebab itu, nak bersedekah di mana juga anda berada, apa yang anda ada, niat kerana Allah, bersedekah dari benda yang sangat baik, dan carilah sedekah tu untuk kesempurnaan, dan berilah hadiah, kerana hadiah itu akan menyuburkan kegembiraan. Dan ingat, kalau orang bagi hadiah kita jangan tolak. Sebab apa? Sebab dengan kita ambil hadiah tu juga mana ada sunnah dan ada pahala di situ. Jadi kalau orang beri kita ambil, kalau kita beri jangan tak ambil. Wallahualam. Maknanya Ustaz, paling cantik macam inilah kan. Dalam bulan Ramadan kita bagi, bulan Syawal pun kita bagi. Kalau RM10, RM9 bulan Ramadan, RM1 kita bagi dalam bulan Syawal. Bajet. Ada lagi kah dia orang bagi RM1 Ustaz dalam sampul? Jangan. Jarang dah RM1 Ustaz. Paling sikit sekarang RM3. Kan sekarang RM3. Tapi betul boleh bagi, tapi masalah dia buka depan kita masalah. Itu masalah budak-budak ni. Dia buka ada kira. RM5 je. RM5 putar berajat. Dulu kita RM5 dapat, ya Allah, sujud syukur kepada Allah. RM5 je tanya. Saya ingat macam saya dulu kan, kalau dapat RM5 tu, dia punya seronok macam dapat Lailatul Qadar. Oh ya. Punya seronok. Betul. Wah, kata punya seronok. Tapi okey, nanti sikit. Ini saya tanya pula. Apakah rasa waktu tu? Waktu yang dapat RM5 tu, rasa macam wah, subhanallah, syukur betul. Kenang kan? Kenang. Yang dikenang tu bukan duit kan? Maknanya orang yang beri. Orang yang beri, betul. Saya ingat lagi siapa yang bagi. Sebab itu tahadu tahabu, dia ada rasa. Betul? Kan. Baik.
Apa dia? Saya tanya. Seterusnya. Baik. Kita nak baca ucapan sikit, Ustaz. Okey. Kita baca ucapan sikit dari Lina Salim, katanya. Minal aidil wal faizin. Untuk semua kru, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dai dan Ustaz yang sangat dihormati. Semoga Allah merahmati dan mempermudahkan perjalanan hidup kita yang sangat mencabar pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Puan Lina untuk soalan ini, untuk ucapan kepada kita semua, dan juga doa itu juga sama untuk Puan Lina, insya-Allah. Baik. Soalan seterusnya dari Syahira Azahri, katanya, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri, maaf zahir dan batin, buat semua warga Tanyalah Ustaz TV3. Subhanallah. Ustaz, katanya, saya ada beberapa soalan. Kalau tadi satu, ni beberapa, Ustaz. Banyak maknanya itu. Ada beberapa soalan. Bagaimana kita sebagai umat Islam nak buat perubahan yang agar pembaziran dan meraihkan Hari Raya Aidilfitri secara sederhana? Kerana setiap tahun pasti melampaui bajet atas faktor-faktor kenaikan harga, katanya, tanggungan, kehendak dan keperluan. Selain itu, apakah cara ataupun amalan yang sepatutnya kita contohi, katanya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Syahira untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya, kan. Okey. Berubah ni dia bermula di dalam. Okey, saya nak bagi satu analogi lah, ya. Katakan pada hari ini saya dalam satu komputer saya type satu perkataan. Okey. Saya nak type perkataan nama. N-A-M-A, nama. Saya tertukar jadi P. Okey, jadi apa? Napa tak pun Pama. Atau Pama lah, Pama, nama saya tukar P depan, Pama. Saya pun print. Apabila saya print, gedek. Pama salah ni, kan. Saya pun ambil pemadam, saya pun gantikan dengan N balik, nama. Ustaz print pakai apa boleh padam? Itu kan nama, kan. Okey, saya pun letak. Saya tekan print lagi, kan. Keluar, kan. Okey. Pama lagi. Saya ambil padam, saya pun tukar P. Kenapa tak betul-betul ni? Okey. Saya pun tukar N, nama, kan. Okey. Saya print lagi, keluar. Sama juga lagi, Pama, kan. Saya pun tekan. 1000 keping kita buat, kan, sakit tangan kita tetap sama. Dia tetap salah. Dia nak betulkan dekat dalam komputer tu. Maknanya delete P tu tukarkan N. Maka print dia akan betul. Sama juga perangai orang. Perangai orang ni nak ubah, dia bukan ubah yang luar, dia ubah daripada dalam. Nak ubah daripada dalam kena dengan ilmu. Okey, kita tak nak membazir, Kita marah-marah, kita ubah luar. Dia orang tu tak naklah atuk marah ataupun ayah marah. Jadi orang nampak atuk je, orang cucu-cucu akan cakap run for your life. Sebab tahu pergi je kena bebel. Bebel je kena pergi, kan. Maksudnya run for your life, kan. Jadi sebenarnya nak ubah tu dengan ilmu dalam ni. Kalau kita ubah marah-marah, dia ubah zahir je. Depan kita dia tak buat, belakang kita dia buat. Sama juga. Sebab tu kena buat pendedahan. Mak kena tahu dulu, mak tunjuk role model, ayah tunjuk role model, atuk-atuk tunjuk role model. Sebagai contoh, orang keliling tunjuk role model. Baru anak-anak boleh ikut berubah supaya tidak membazir, raya dengan sederhana. Itu cara dia. Apa pun balik kepada ilmu. Sebab tu alhamdulillah, tanyalah Ustaz, syukur. Kita selalu bahas. Sebenarnya pun nak betulkan yang dalam ni. Allahuakbar. Ran. Saya ingat ke bahasa apa? Rupanya dia ada lagi. For your life. Baik, itu dia. Banyak sebenarnya kita bincangkan pada hari ini dan juga membuktikan meriahnya raya itu adalah kita yang cipta dan kita yang membuatkan apa yang berlaku itu meriah dan seronok untuk kita alami. Baik, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Teruskan bersama kami. Subhanallah, ceria kita bersama pada pagi ni, kan. Walaupun kami di studio dan penonton-penonton berada di rumah, tapi rasa macam dekat saja, rasa macam telinga saya ni dengar riuh rendah ataupun gelak ketawa penonton-penonton di rumah, kan. Sebab apa? Memang suasana raya ni biasanya orang akan penuh dengan kegembiraan, dan juga memang kat rumah tu bangun pagi je dia akan dah ada suasana gelak-gelak apa semua, kan. Budak-budak yang dewasa, remaja, semuanya dalam keadaan bergurau senda
berhibur bersama sanak keluarga. Tapi yalah kadang-kadang dia lain negeri lain dia punya kemeriahan dia kan. Kalau macam di Johor macam mana dia punya meriah dia tu? Adakah malam ada kenduri lagi ke apa ke macam mana? Kita ada kalau tu. macam mana? Kalau di Johor macam mana? Kita kalau hari raya ini hari ketiga lah. Hari raya pertama, hari raya kedua memang untuk khas keluarga. Hari raya ketiga ni kita ada panggil baraan. Baraan ni maknanya pergi ke rumah-rumah jiran-jiran ni berselawat. Malam ke siang? Dia tak kira ada malam siang, mengikut ada grup lah macam tu. Dan memang kita tunggu benda-benda tu sebab apa? Satu dapat besar ramai-ramai. Kedua budaya ni untuk menimbulkan ukhuwah sebenarnya. Tu yang paling penting kat situ setiap rumah ada makanan. Dan setiap rumah mesti ada ketupat dan kita ada ayam masak kicap atau jangan lupa dengan serunding dengan kalau orang panggil sini kuah kacang, kita panggil sambal kacang. Sambal kacang. Sambal kacang. Selawat pun laju je kan nak kejar makan tu. Itu laju dan pelan tu bergantung pada tekong dia lah. Tekong tu maknanya kita punya ketua. Ketua kan. Jadi itu satu. Kedua ada juga daripada adik-beradik individu keluarga yang masing-masing pergi sendiri macam tu. Bergantung pada ni. Kalau ustaz pula dulu masa kecil-kecil ada tak pergi ramai-ramai dengan kawan-kawan rumah ke rumah, lepas tu ketuk pintu, lepas tu ada orang keluar dia kata, "Awak nak makan ke nak duit raya?" Awak nak makan ke nak duit raya? Kita kata kita nak makan. Dia bagi masuk. Kalau nak duit raya dia tunggu siap kat pintu dia bagi. Ada ke macam tu? Saya tak tahu orang lain tapi kita dulu kita tak ada. Maksud kita memang hari pertama kedua tu dan family, hari ketiga tu yang baru macam baraan tu. Yang pergi berselawat tu bertakbir rumah-rumah tu. Raya pertama, raya kedua dengan family. Raya ketiga baru yang pergi tu kan. Maknanya family semua dia akan raya dengan keluarga. Hari ketiga tu. Tapi memang betul lah. Confirm itu mesti ada. Saya pun dulu gini juga sebenarnya. Adakah dia punya kegembiraan ataupun kegamatan suasana tu adakah sampai hari ke-30 ataupun seminggu je dah? Johor sampai lepas awal pun ada raya lagi. Sampai Zulhijjah. Dia sambung raya haji. Minta maaf cakap, ini kita orang Jawa kan. Dia kena pergi semua rumah. Kalau satu tak pergi rumah, ya Allah, dia akan bercakap tu 2 tahun. Jadi kita kena pergi. Maknanya okey, tak apa, tak ada masalah lah sebab dia seronok kan. Seronok betul. Memang kita gaya sungguh. Kita memang gaya kan. Raya sungguh. Baik, jom Ustaz kita tengok soalan di Facebook dari sahabat kita Sirna katanya. Assalamualaikum Dai dan semua. Katanya Ustaz, kemeriahan hari raya pastinya anak-anak yang lebih jika dibandingkan dengan orang dewasa. Betul. Jadi, bagaimana caranya kita nak mengajar ataupun mendidik mereka supaya bersederhana ketika perayaan. Terima kasih. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin katanya. Terima kasih juga Sirna untuk soalan ini. Silakan Ustaz Jazlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila kita sebut tentang pendidikan anak ni, kita kena faham Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, Allah sebut ada 3 yang asas yang Allah berikan kepada anak yang lahir kat muka bumi ni. Pertama, sam'an, absar, al-afidah. Iaitu Allah kurniakan kepada kita iaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Dan 3 ni asas penting untuk kita didik anak-anak kita. Tak kiralah raya ke macam mana, okey. Betul, makna raya ni kadang-kadang memang kita gembira, macam mana kita nak ajar anak kita tu sifat sederhana. Sifat sederhana tu dah mesti sifat qanaah. Qanaah tu rasa cukup. Tapi kena asas 3 ni lah. Pertama, selalu bisikkan dia bab bersyukur. Allah beri ni raya kepada kita, Allah beri ni rezeki kepada kita. Ini yang Allah beri. Fahamkan Allah yang beri. Kan? Kita tak ada kuasa. Waktu tu mungkin sebelum ni kita boleh bagi banyak. Tahun ni mungkin ujian ada, mungkin kurang. Dan sebelum ni kita mungkin bagi kurang. Tahun ni alhamdulillah melimpah pula. Mana kita kena bisikkan dia. Iaitu apa? Iaitu nak bersyukurlah, ini Allah yang beri. Yang kedua apa? Iaitu penglihatan. Belajar melihat. Macam Ustaz Awad tadi cakap, belajar melihat iaitu orang yang lebih maknanya apa? Kurang daripada kita. Maknanya, sungguh pun kita berada pada kata yang selesa, kita tengok orang yang tak selesa itu bagaimana? Itu pengajaran. Dan sebenarnya pengajaran itu apa? Untuk menzahirkan iaitu apa? Menzahirkan iaitu apa? Dia punya sifat ihsan. Sebab itu kalau antara kita nak bagi duit raya nanti, jangan kita bagi. Suruh anak-anak kita yang bagi. Jadi dia dengan dia yang bagi. Itu yang terbaik sebenarnya kan. Okey. Sebab apa? Ada antara kita, saudara kita lebih dan kurang. Okey. Dan yang ketiga iaitu al-afidah, yakni hati. Macam Ustaz Muhammad katalah, kita ni hati ni kita nak kena jaga. Kalau kita tak dapat suburkan hati ni, maka kita akan jadi orang yang rasa rugi, rasa susah, sempit, jiwa kita akan sempit. Sebab itu selalu kita akan sebut, ini arwah abah saya cakap tahu, kita belajar cari ubat hati, jangan cari puas hati.
Kalau kau cari ubat hati ni, kat mana kau berada, kau akan selamat, kau akan rasa tenang, kau akan rasa bersyukur. Tapi kalau kau cari tak puas hati, itulah. Hari raya boleh bergaduh. Nanti anak-anak tanya, kenapa dia boleh pakai itu, kita tak pakai ni. Macam tu. Dan kita pula yang dengar, kita rasa bersalah pula. Alamak, aku terbagi anak aku ni. Macam mana anak saudara ni? Dia tengok kurang pula bagi dia. Sebab apa? Sebab hati. Sebab itu saya nak syorkan di sini, iaitu kita sama-sama ubat hati kita. Dan Allah beri kita di Ramadan dan Syawal ni untuk apa? Ramadan untuk Allah ampunkan dosa kita. Syawal ni Allah nak beri keampunan antara kita sama manusia. Sebab tu benalah hati. Jadi jadilah orang hati yang belajar membersihkan hati. Dan ingat sekali lagi, pesanan tu saya nak sebut lagi, iaitu apa? Carilah ubat hati, jangan cari puas hati. Dan akhirnya kalau kita ajar benda ni pada anak kita akan lahir pada diri, iaitu apa? Sifat qanaah. Sifat rasa cukup. Alhamdulillah. Syukur benda yang ada. Itu dia. Poin dia satu je yang utama. Bila mana kita didik dengan betul dan fahamkan mereka sebaik mungkin dengan keadaan kita dan juga bagaimana raya yang sebenarnya adalah untuk membuktikan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan faham. Okey, mereka akan faham. Jadi 3 tadilah, pendengaran, penglihatan dan juga didik hati mereka. Baik. Okey. Saya sebenarnya ada kejutan sikit untuk Al-Fadhil Ustaz 2. Untuk kita punya bintang ilmuwan ni. Kejutan dia bukanlah kata macam dapat hadiah ke apa, tak adalah. Bukan kata ada tiba-tiba happy birthday, tak ada. Bukan. Kejutan dia sikit je. Saya ada soalan cepu cemas. Cepu cemas ke cepu emas? Cepu cemas. Soalan cepu cemas ya. Yang mana soalan on the spot. Bukan. Kau nampak kita ni. Dia apa ni? Ada ni. Saya sebenarnya daripada awal ni tak buat hati sebenarnya. Kenapa saya kata dia ada ubat hati, dia tak ubat hati. Dia ada craze semua saya tak ada. Saya kata tak apa. Saya ujung-ujung saya kenakan balik. Kan gaya. Baru je bermaafan tadi. Okey. Saya akan tanya 6 soalan. Soalan simple lah berkenaan dengan mungkin berkenaan dengan ustaz, Saya akan tanyakan macam mana raya dulu-dulu. Jadi ustaz boleh peganglah kita punya ni jawapan dia. Bukan saya saja dekat sini ni. Tengok ada satu dia tulis apa? Adik, satu abang. Contoh saya tanya soalan, saya kata siapa yang bila nak bangun sahur, lihat je nak bangun. Jadi ustaz fikir, saya ke adik saya? Kalau saya ni kami semua lah. Kalau putih tu maknanya kita serupa. Okey, ready Soalan dia senang, simple aja. Okey, soalan pertama saya. Okey, penonton-penonton boleh saksikan Okey, soalan pertama. Siapa yang paling meriah dalam keluarga? Maknanya meriah betul lah dia. Memang daripada percakapan, daripada baju, nak lain pada lain. Kalau raya tu orang tumpu dekat dia je. Siapa? Adik ke abang? Saya rasa saya kot. Saya kena akui. Memang betul ni nampak? Saya kena akui. Saya tak buat apa-apa benda ni. Meriah macam mana tu? Satu memang, saya memang banyak cakap. Yang kedua, saya memang suka benda lain lah. Macam hari ni lah, kita akan lain. Lain pada lain. Okey, kita stand by. Soalan kedua penonton-penonton. Siapa yang selalu mengelak bila minta tolong buat persiapan raya? Katanya bila boleh tolong tak? Hilang. Saya salah jujur. Halo. Mengaku. Pergi mana Ustaz? Pergi ke mana? Tapi bukan mengelak kot. Dia urusan. Dia cuba cari kerja yang lebih senang daripada yang itu. Jahat juga soalan ni. Baik, soalan ketiga. Siapa paling kreatif? Saya rasa saya tahu siapa ni. Siapa paling kreatif dalam bab mercun dan bunga api? Assalamualaikum. Itulah saya. Saya ingat ayat tadi profesional. Kena pegang tu. Allah, siapa paling kreatif ya? Kreatif tu maknanya apa? Boleh tembak jadi bentuk bunga apa semua kan? Sebab kita memang ada latihan begitu. Kaifiat. Kaifiat. Tapi ada satu lagi yang selalu langgar disiplin mercun, adik saya. Allah, ini yang tembak rumah orang ni. Disiplin tu. Okey, soalan keempat. Okey. Meriah betul kita ni. Siapa lebih pemurah memberi duit raya? Abang atau adik? Saya malu. Tak kalau nak mengaku. Apa ni soalan? Kalau sendiri je ni. Tak tu saya ingat saya malu. Dalam malu-malu nak angkat juga. Angkat tu. Takut angkat dia nanti dia pahala hilang. Takut mengungkit pula. Okey. Baik. 4 soalan sudah kita tanya ya. Soalan kelima. Ini saya tak tahu ni. Saya sedua-dua angkat nama sendiri ni. Siapa paling kuat makan juadah raya? Saya. Kalau Ustaz? Saya rasa tengok body pun. Itu angkat juga. Dia ikuti belakang. Maknanya kalau yang tu tak habis, yang tu akan habiskan. Saya memang cerewet makan dan saya memang suka makan.
Dan makanan tu dan mak saya memang tahu. Saya memang suka makan. Tapi saya bantu mak saya, bukan saya tak bantu, bukan order je kan. Mak saya tahu ni suka. Dan daripada kita memang Ustaz Muhammad pun dan ada soalan suka. yang terakhir Ustaz, ini simple je soalan dia. Siapa selalu ponteng puasa? Ya Allah, hai. Nak tanya saya jujur. Dulu Kecil-kecil lah. Dulu kecil-kecil. Sekarang dulu kecil saya pun suka. Tak, saya jujur lah. Kan? Masa tu belum balik Saya dengan izin Allah memang dulu puasa 3 bulan. Dia lain. Dalam mengelak-mengelak puasa penuh. Betul. Saya yang selalu betul. Rejab Syaban Ramadan. Okey, itu dia. Terima kasih Ustaz untuk 6 soalan yang spontan sebenarnya tadi kan, untuk kita hiburkan suasana hati kita dan juga hiburkan penonton-penonton di rumah dalam keadaan stres apa semua kan. Raya ni kita seronok-seronok tapi mungkin ada yang stres, maka kita hiburkan sedikitlah anda semua untuk sama-sama kita memeriahkan raya kita pada tahun ini. Subhanallah, Syawal yang cukup indah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad. Terima kasih juga diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azlan yang mana memeriahkan hari raya kita pada hari ini dengan ilmu dan juga gelak ketawa gelagat yang cukup menggembirakan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selamat Hari Raya. Saya ucapkan terus berkunjung dan terus menikmati juadah, raikan raya dalam keadaan sebaik mungkin. Jadi kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bertemu. Ingat dah habis dah sebentar tadi, rupanya tidak. Takkan kita nak tinggalkan anda dalam keadaan tengah meriah macam itu. Kita tetap nak bersama. Kan kita satu keluarga. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bulan biasa pun kita tetap bersama. Hari Raya pun kita akan tetap bersama anda, menemani pagi-pagi. Bak kata orang subuh-subuh sepi buka-buka sudah ada Tanyalah Ustaz. Subuh sepi. Siapa mula-mula sebut? Siapa mula-mula? Tapi saya pernah dulu ada orang kata subuh Syafi'i itu, dia kata sebab pagi-pagi dia kata Imam Syafi'i dah bangun, dia kata. Itu nama dia subuh Syafi'i. Tapi kalau subuh gajah tu dia kata waktu tu gajah dah keluar baru kita bangun subuh, dia kata. Itu nama dia subuh gajah. Macam-macam kan. Tapi kalau pukul 12 tengah hari subuh apa ya? Subuh gelincir matahari. Itu Kailulah tu. Kailulah. Baik Ustaz. Elok kita sebut matahari tadi, kita nak baca sikit ucapan raya dari Mentari Senja. Macam tajuk lagu Ustaz ya. Baik. Katanya Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri Ustaz, Dai dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Katanya maaf zahir dan batin. Pakaian baru di Hari Raya, indah meriah berhari raya. Janganlah boros mengikut suka, gunalah akal lebih bijaksana. Dalam ucapan dia ada soalan tu. Tapi kalau kita tak perasan, kita kata, ucapan saja, rupanya ada soalan kat situ ataupun ada satu peringatan dia bagi kat kita supaya jangan boros bila mana nak berbelanja. Kita tengok pada keadaan kita, ukurlah baju di badan sendiri. Baik. Soalan dari sahabat kita, Puan Nur Hayati Ismail. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan kru Tanyalah Ustaz. Katanya, apakah konsep biar papa asal bergaya yang sebati dengan orang Melayu? Sebenarnya, memakan diri. Salah ke Ustaz? Raya kan setahun sekali, jadi biarlah kita berbelanja lebih sikit dari tabungan. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Ada pantun lagi. Jalan melenggang, cantik bergaya, itulah nak dara disandarkan. Meriah dan bahagia di hari raya. Salam maaf penuh ikhlas, Kak Yat hulurkan. Ya Allah. Hari ini 3 pantun dah saya baca, Ustaz. Soalan ni saya akan berikan kepada Ustaz Muhammad. Tapi ada permintaan sikitlah. Habis jawab soalan, jawab pantun. Silakan soalan Ustaz. Silakan jawapannya. Okey, saya pantun tak kata syair ni. Syair pun syair lah. Okey, bab kata pepatah Melayu biar papa asal bergaya lebih kepada orang yang nakkan pengiktirafan ataupun recognition daripada orang lain, orang yang lebih pada suka pujian. Maksudnya itu ada istilah itulah begitu.
Okey, tapi daripada satu sudut sebenarnya berbelanjalah ikut kemampuan kita. Kalau kita berbelanja di luar kemampuan kita, dia memudarat lebih besar lagi. Boleh jatuh kepada makruh, yang lebih berat boleh jatuh kepada haram. Kan? Sebab kita berbelanja kepada benda-benda yang mungkin bukan keperluan. Contohnya akhirnya baju bahan mahal, katakanlah kasut mahal sampai nafkah anak mungkin terabai contohnya kan. Jadi ada benda yang kita kena tengok balik sesuaikan dengan agama sebab adat bersendikan adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah. Sebab kata pepatah Melayu jadi maknanya berbelanjalah mengikut kemampuan dan keperluan kita sesuai dengan keadaan kita sekarang dan pada ketika ini. Subhanallah, berbelanja mengikut kepada keadaan dan sesuai dengan kehidupan kita pada ketika ini. Dan memanglah istilah tu memang sebati dalam kehidupan orang Melayu kita, tapi ia patut diperbetulkanlah. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dia kata biar apa-apa asal bergaya. Nak belanja lebih sikit sampai kering tabung, asalkan raya itu jadi raya yang seronok. Jadi Ustaz, soalan seterusnya dari sahabat kita di Facebook, Nurul Huda Tajuddin, katanya Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, wajarkah majlis kenduri seperti kenduri untuk perkahwinan, tahlil, akikah dan lain-lain dilakukan pada hari raya? Dan soalan yang kedua, yang mana pula perlu diutamakan apabila untuk menziarahi di hari raya ataupun memenuhi undangan kenduri? Sekian, terima kasih. Terima kasih sahabat kita Nurul Huda Tajuddin untuk soalan ini. Silakan Ustaz Jazlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nak kenduri nak kenduri kahwin budak pada hari raya. Satu Syawal pula tu. Satu Syawal pula tu. Okey. Nasihat saya lah. Bezakan hari raya tu untuk Allah beri kita iaitu apa? Kegembiraan setelah kita sempurna puasa 30 hari dan Allah telah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu kita diberi satu hari itu untuk apa? Untuk beraya. Dan tak boleh orang berpuasa waktu itu. Haram hukum sebab apa? Sebab memang kena bergembira waktu itu. Okey, itu asasnya. Yang kedua, tak kisah pun kenduri ke nak buat apa juga perkahwinan apa, memang tak ada larangan pun. Tapi pada saya dulukanlah. Maknanya apa yang diberi oleh Allah Ta'ala tu Aidil Fitri, iaitu apa? Kita rayakanlah yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk menyuburkan ukhuwah antara adik-beradik, kaum keluarga dan sebagainya. Itu pada saya yang diutamakanlah daripada benda-benda yang lain. Boleh buat hari yang lain untuk tahlil, akikah dan sebagainya. Dan yang kedua, ziarah, apabila menziarahi di hari raya perlu, adakah wajib dan memenuhi daripada undangan kenduri? Baik, bagi yang menjemput tu sebenarnya sunat. Yang dijemput tu adalah wajib, itu pada hukum asas dia. Tapi kita kena faham, sebab itu janganlah kita menjemput orang pada waktu yang tak sesuai. Kesesuaian hari raya ini iaitu apa? Ziarah. Sebab dengan ziarah itu maka kita akan dapat ukhuwah. Dengan ziarah tu kita akan dapat rezeki. Dengan ziarah tu kita akan dapat ilmu. Dengan ziarah tu kita akan dapat bermaafan. Dan dengan ziarah tu Allah panjangkan umur kita. Dengan ziarah tu makna Allah berikan kepada kita iaitu apa? Kebaikan. Oleh sebab itu dulukan ziarah. Sebab ini masa untuk berziarah. Dan siapa nak buat majlis perkahwinan, carilah waktu-waktu yang lain. Sebab apa? Pada saya untuk hari raya, pada hari raya pertama atau pada waktu-waktu hari raya ini, carilah waktu yang lain. Sebab itu pada saya tidak sesuai. Seelok-eloknya ziarah menziarah antara itu contoh. Dan satu lagi saya nak sebut perkara yang penting, tolonglah ziarah kepada orang yang tak suka dengan kita. Ini kena faham sebab ini hari raya. Sebab saya ada pengalaman dengan adik saya semua. Ada orang yang tak suka dengan ayah kita dan apa, tapi ayah kita suruh juga datang ziarah. Sebab apa? Sebab dengan kita berziarah tu sebenarnya nak menyuburkan ukhuwah. Dan akhirnya ini kita pengalaman adik-adik kita. Akhirnya orang yang tak suka tu jadi suka sebab apa? Dengan asbab anak-anak berziarah, maka sedar kat situ. Ini penting, ini nasihat saya. Apatah lagi adik-beradik, ingat jaga berseketa. Allah pesan kepada kita, Nabi pesan kepada kita, la yadkhulul jannah qati. Orang Allah ni tak akan masukkan syurga kepada orang yang putuskan tali silaturahim. Jaga baik-baik, jangan sebab harta, jangan sebab maknanya peninggalan orang tua apa kita bergaduh. Akhirnya raya ni patutnya dapat keampunan, tapi sebenarnya tidak ada bahagian syurga bagi kita. Jaga baik-baik ni, saya nakkan diri saya, adik-adik kita, mudah-mudahan kita dapat jadikanlah adik kita ni rukun baik dan rukun damai. Mudah-mudahan kita dapat diri kita ni berjaya dari dunia sampai akhirat. Subhanallah. Itu dia kan. Bila mana kita faham sebenarnya adalah utama dalam raya itu sendiri, ziarah menziarahi, menyuburkan kasih sayang, menyambung tali silaturahim. Tapi Ustaz,
Ada juga orang yang dia ni puasa 30 hari, okey, cantik. Ya. Bila mana 1 Syawal itu, dia sudah mula untuk bermusuhan dengan orang lain dan juga dia mula mencipta sengketa. Contohnya, saya nak minta Ustaz Muhammad tegur sikitlah kepada penonton-penonton. Bukan tegur sebenarnya, menasihati ataupun memberikan satu pandang fikir yang baiklah kepada masyarakat di luar sana. Apabila ada sejenis golongan, saya tak pasti dia masih lagi wujud ataupun tidak di tahun ini, wujud golongan yang mana dia ni bila mana datang raya ni, jumpa dengan orang ziarah-ziarah ni, dia suka tanya soalan-soalan yang menyebabkan orang tak suka pada soalan tersebut dan tak suka pada dia. Contohnya, dah ada anak ke? Dia tanya, dah ada anak ke? Anak dah berapa orang? Tak ada lagi. Dia tambah-tambah, dia tanya kerja apa-apa semua dan tanya soalan-soalan yang bila mana orang dengar soalan tu orang tak suka. Berkenaan dengan pekerjaan, berkenaan dengan family, berkenaan dengan masalah. Dia tanya benda-benda tu tak sesuai dengan keadaan. Tapi asalnya datang nak bersilaturahim. Tapi kerana soalan-soalan yang tak sesuai menyebabkan datang muka elok, balik dah bermasa muka. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada dai yang bertanya. Ada dua sisi pandang yang boleh kita lihat di sini. Yang pertamanya, orang bertanya soalan tu. Okey, so maksudnya kena ada kematangan lah. Cara tanya. Cara tanya, tak semua soalan tu sesuai kepada sebuah tempat. Kan? Jadi ada sebab kadang-kadang bila kita bertanya, penerimaan orang tu kadang-kadang dia ingat kita menyindir dia. Kita bertanya bagus tapi dia ingat kita menyindir sebab tak kena tempat ataupun tak sesuai tempat tu. Padahal mungkin kita tanya ikhlas je kan. Jadi maknanya ada beberapa benda yang kita tak boleh tanya, tak sesuai waktu. Kan? Jadi maknanya dan kalau kita tahu benda sensitif, maksudnya ialah orang kalau berkahwin sensitifnya mungkin pasal anak, pasal pekerjaan pun semua jangan tanyalah. Itu bagi orang yang bertanya. Okey. Bagi kita yang menziarahi, okey, kita menziarahi orang, kita tak boleh kontrol orang tu nak buat apa, nak tanya apa. Betul. Okay? Betul. Itu satu hal juga. Okey. So expectation kita ataupun kita punya jangkaan tu kita kena lebih berlapang dada. Berlapang dada. Yang tadi itu kena lebih matang. Betul. Matang bertanya. Yang ni kena lebih berlapang dada. Orang tu nak tanya apa yang mungkin kita terasa, alah ni hari raya, maafkanlah. Hari bermaaf-maafan kan. So jadi maknanya kita tak boleh expect semua orang ada kematangan. Okey, kita cerita sekarang ni yang bertanya kena ada kematangan. Tapi kita yang menziarahi orang, kita tak boleh nak expect apa yang orang nak tanya. Macam tanya ustaz lah. Kita boleh nak expect orang tanya itulah. Orang tanya inilah. Kan? Mungkin kita rasa, soalan ni saya berulang je. Mungkin kita rasa macam tu. Kita berlapang dada. Kita berlapang dada. Orang ni nak tanya betul-betul nak tahu. Kan? Jadi kita punya expectation ataupun kita punya jangkaan tu kena lebih berlapang dada. Jadi yang ini matang, yang ni berlapang dada, ukhuwah akan terbentuk. Kalau masing-masing ego, masing-masing rasa tak puas hati, macam dalam sebut pesan arwah yang dia kita kan, cari ubat hati, jangan cari puas hati. Kalau cari puas hati, kat mana-mana akan ada sakit hati. Kat mana-mana akan ada tak puas hati. Tapi ubat hati, masing-masing ubat hati, masing-masing ada cari kebaikan, semua akan lebih tenang, lebih baik, lebih memaafkan, lebih berlapang dada insya-Allah. Wallahualam. Yang bertanya matang dengan soalannya dan juga yang ditanya itu berlapang dadalah dengan soalannya datang. Maka raya itu akan jadi seronok dan juga tidak ada bermasa muka di hari raya. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jom kita raikan raya kita. Baik, subhanallah, kembali bersua setelah kita berehat seketika tadi, reda-redakan keadaan dan masih lagi kita dalam keadaan mood ataupun suasana kita nak menyambut hari raya. Bak kata orang raya sebulan, tapi ada yang buat setahun. Betul. Sampai raya tahun depan lagi tu. Tak apalah sebab dia nak meraihkan kemeriahan dan kemenangan tu kan. Ialah 30 hari dia dapat puasa dengan baik dan menjalani ibadah puasa dengan sangat-sangat baik, maka 1 Syawal ataupun raya pada Syawal tersebut dia nak raikan sepenuh-penuhnya. Tapi jangan lupa untuk 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri Ustaz, Dai dan semua kru Tanyalah Ustaz serta semua. Katanya, bagaimana cara untuk tetap bergembira dan bersyukur di hari raya walaupun sakit atau ada ahli keluarga yang sakit ataupun ditimpa musibah? Terima kasih sahabat kita untuk soalan ini. Dalam keadaan kita mengenangkan kita ataupun ahli keluarga kita, tapi kita tetap nak bawa wajah ceria di hari raya. Silakan Ustaz. Orang sakit ni kita boleh tengok dalam dua keadaan. Ada yang
dia kena ziarah orang sakit. Jadi kalau ziarah tu lebih dia menceriakan jiwa dia lah. Dia tak rasa keseorangan. Dulu waktu sihat biasa dengan orang sana, lepak sana, minum kat kedai sana. Tiba-tiba sakit seorang pun tak jenguk kan. Jadi dia rasa lebih maknanya hilang motivasi itu. Dan bila datang tu maknanya ada lebih suka dia, gembira dia, boleh ketawa dia kan. Tapi ada juga orang yang sakit dia tak selesa kalau orang ziarah. Maksudnya dia nak berehat dan keadaan dia sakit. Maksudnya lagilah dengan budak-budak ke apa semua. Sebab itu menerima tetamu ada hukum dia. Kan? Bertamu juga ada hukum dia. Okay? Ada yang kita berziarah, ada yang sunat kita ziarah. Ada yang maknanya wajib kita ziarah. So kalau kita pergi, kalau berlaku maksudnya tak pergi tu ziarah tu boleh mudarat satu benda tu, kita kena wajib ziarah tu. Ada yang sebenarnya makruh ziarah. Daripada sudut kita ziarah tu makin lagi dia makin tak okey. Maksudnya kita tengoklah. Macam juga menerima tetamu kan. Kalau dia kata mungkin kita seorang tu sakit, dia tak boleh terima tamu. Kalau terima tu lagi macam menyebabkan dia lagi tak selesa, tak sihat, tak boleh berehat. Terus terang je cakap maksudnya tahun ni kira macam pak cik tak dapatlah untuk terima tetamu sebab tak berapa sihat. Boleh je. Dan ahli keluarga pun faham kan, tengah tak sihat apa semua. Jadi tengok dua. Ada orang yang lebih suka untuk ziarah, ada orang yang dia tak selesa untuk ziarah. Itu kata semua berbalik kepada kematangan kita dalam kehidupan. Hidup makin tua, akan makin berumur, kadang-kadang makin berumur makin tak matang. Sebab kena tengok banyak ustaz banyak kan, biar lebih main dan matang dalam kehidupan tu. Wallahualam. Sebab makin berumur makin tak matang. Allahu Akbar. Saya perhatikan daripada awal tadi, saya tengok Ustaz Jazal banyak memberikan kita pada sudut praktikal macam mana nak buat secara luaran. Tapi Ustaz Abdul Halim banyak menyentuh belah dalam. Menyentuh belah dalam secara hikmah kan. Subhanallah. Gabungan yang cukup ideal pada hari ini. Wah, adik-adik yang cukup ideal. Dia main zahir dan batin. Tu kata, raya maaf zahir batin. Zahir batin. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Tuan Rosdin Samah. Katanya, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya ucapkan tanda jalinan silaturahim serta ukhuwah tangan dihulur, tanda saling bermaafan. Maaf zahir batin. Pertanyaan saya, bagaimana cara terbaik untuk mengembalikan semula situasi meriahnya raya seperti suatu masa dahulu? Walaupun dalam keadaan serba sederhana, tetapi tetap meriah hingga membuatkan mereka yang tak dapat pulang beraya di kampung bersama keluarga terasa tidak bermakna raya bagi mereka. Terima kasih. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat kita Tuan Rosdin Samah untuk soalan ini. Nak mengembalikan nostalgia dulu, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu saya sebut awal tadi, sebenarnya kita lah yang kena cipta kegembiraan. Betul. Kita yang kena cipta. Macam ni, macam nak buat lagi je. Baik. Sebab itu, bagaimana mencipta kegembiraan? Satu, kita kena cari iaitu kenangan-kenangan silam. Baliklah, lama kita tak balik ni. Ingat tak dulu macam ni? Ingat tak? Maknanya kita kena kembalikan ingatan tersebut. Kadang-kadang lupa. Bila lupa tu kadang-kadang itu yang dia tak ambil indah. Kita ingatkan tu. Dan yang kedua apa? Usahakan. Usahakan macam mana? Buat satu masa. Okey, kau tak boleh bayar. Raya pertama balik rumah mana mentua apa? Okey, raya ketiga kita ramai-ramai kat kampung kan. Kita buat satu date ataupun satu tarikh yang betul-betul kena balik. Okey. Dan yang ketiga kita kena faham juga iaitu apa? Tolonglah yang saya sebut iaitu apa? Berlapang dada. Jangan sampai sikit hal berkaitan tu ada yang tak nak balik, ada yang ni kerjanya sentap tu sentap. Asyik sentap je. Kan? Orang cakap sikit sentap, orang cakap tu sentap gitu kan. Nanti tak balik sentap juga. Jadi maknanya kena berlapang dada lah. Ini hari raya tau. Dan yang keempat ingat kena doa. Banyak kena doa mudah-mudahan antara diri kita ni Allah lembutkan hati dan adik-adik kita lembutkan hati dan sebagainya. Kalau adik keluarga kita yang kena doa. Dan yang kelima ingat satu iaitu apa? Ingat fikir kita ni berasal dari mana. Subhanallah. Kembali kita berasal kita. Bila kita kembali kan ingatan kita di mana asal kita bermula, di situlah sebenarnya tempat yang boleh mencipta kegembiraan kita untuk menghiburkan hati kita. Allah. Betul. Kita akan cakap, dulu kat sini. Dekat Semenjaya tak ada. Makna ada kat kampung kita.
Jadi ajak balik Ingat mana mana ajakkan asal tu kita. pelaksana kita. Ingat mana asal kita. Dan Ustaz, kita ni nak sambung beraya lepas ni. Itu dia yang untuk terfikir tu kan. Lepas ni Makan nak dah sambung tersedia beraya. tu. Habis tanya Ustaz, Makan kita dah sambung tersedia beraya. tu. Makan dah tersedia, habis makan kat sini, kita pergi rumah seterusnya. Ya, insya-Allah. Baik, untuk kita punya kesimpulan ataupun kita punya selaku penutup perbincangan kita pada pagi ini, mungkin saya nak mulakan dulu dengan Ustaz Muhammad lah. Mungkin sebelum buat penutup tu saya nak tanya satu benda lah. Apa bendanya Ustaz tengok dulu dia ada masa raya dulu-dulu, tapi sekarang dia dah tak ada dan benda tu rasa kena wujudkan balik supaya raya tu jadi seronok. Mungkin boleh kongsikan satu dan terus Ustaz buat dengan kesimpulan. Silakan. Yang dulu ada sekarang tak ada Apa Contoh macam orang kata, dulu ada, dia kata pagi-pagi kan buat mandi ramai-ramai, lepas tu niat semayang, niat mandi raya pun semua. Kat parit Ustaz. Sekarang dah tak ada dah mandi ramai-ramai. Sekarang dah pukul 12 baru mandi. Dululah contoh kan. Tak apa, mungkin Ustaz fikir dulu kesimpulan dulu. Kesimpulan nostalgia lama. Perbincangan kita pada hari ini mengenai hari raya. So maksudnya hari raya ni sinonim dengan hari bergembira. Okey, so jadi macam mana kekanda saya Ustaz Jazlan sebut tadi, kalau tak boleh nak dapat kegembiraan, kita cipta kegembiraan tu. Kan? Jadi maksudnya benda tu benda yang boleh kita cipta, kita bentuk, kita buat. Maknanya macam mana nak menjadi gembira tu kan. Sebab gembira tu bendanya duduknya kat hati. So kalau hati kita tenang, memaafkan, kita berlapang dada, maka kegembiraan tu boleh diwujudkan. Tapi kalau benda tu tak ada, tak nak maafkan, tak nak berlapang dada, tak nak mencari ubat hati. So maksudnya benda tu tak lahir kegembiraan lah. So apa pun balik kepada takwa, ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan saling memaafkan untuk saling membina silaturahim, insya-Allah. Saling membina silaturahim. Dan Ustaz Jazlan, bagaimana pula mungkin saya ringkas apa nasihat kepada penonton supaya raya pada kali ini jadi raya yang terbaik? Silakan sedikit. Sayanglah dengan mak, sayanglah dengan ayah, sayanglah dengan adik-beradik. Sebab itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Isteri kena sayang kat suami, sebab itu adalah Allah kirimkan kepada kamu. Dan kita kena bersyukur sebab Allah beri kita isteri keluarga. Itu adalah satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan saya nak ulangi sekali lagi, sayanglah mak, sayanglah ayah. Mak, saya sayang. Ringkas daripada kedua-dua, tapi betul-betul makan dalam, subhanallah. Baik, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini, bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia bersama dengan kita memeriahkan Aidilfitri pada tahun ini. Mudah-mudahan jadi yang terbaik. Teruskan bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, seindah kasih. Raikan Aidilfitri dengan sebaik-baiknya. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.